Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton, sidang hadirin yang mendengar rancangan kita, iaitu siri Bicara Ummah buat kali yang kelima pada kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita dalam sekitar 1 jam daripada sekarang ini dapat sama-sama kita manfaatkan waktu-waktu lapang kita di rumah, walaupun di mana kita berada, di rumah atau sebagainya, dengar perbincangan-perbincangan yang bermanfaat, insyaAllah hasil daripada ilmu dan juga pengalaman-pengalaman yang kita kutip daripada mereka-mereka yang mempunyai pengalaman-pengalaman tersebut. InsyaAllah pada malam ini, di kesempatan yang baik ini, pada malam 15 April 2020, insyaAllah kita akan bicara satu lagi tajuk yang cukup penting ya dalam konteks hal semasa kita pada hari ini, dalam keadaan kita berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19. Kita akan berbicara tentang satu tajuk yang akan kita bincangkan, iaitu nikmatnya sihat. Ya, tajuk itu nikmatnya sihat ini suatu yang agak menarik yang kita akan bicarakan dari segi konsepnya, dari segi isu-isu yang berkaitan tentang cabaran kita dalam mendepani COVID-19 yang kita hadapi setakat ini. Jadi insyaAllah dalam kesempatan pada malam ini kita akan bersama-sama dengan seorang pakar ya dalam berbicara aspek kesihatan ini, yang juga merupakan seorang pakar dalam bidang kesihatan yang berbahagia, Al-Fadhil Dr. Haji Azmi Muhammad Ghazali ya, Ketua Unit Saringan Kesihatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan juga merupakan pimpinan ya pengurusi Majlis Syura Wadah Negeri Pahang. Apa khabar Doktor? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Macam mana orang Pahang sihat ya? Pahang sekarang meningkat kes wabak. Itulah. Dari sehari ke sehari. Tapi hari ini nampaknya kes baru menurun nampaknya itu ya. Yang dipaparkan oleh, yang disebut, dibentangkan oleh Kementerian Kesihatan pagi hari ini. Tak tahulah. Alhamdulillah lah. Kawalan itu dari segi Kementerian Kesihatan tu membawa kesan. Alhamdulillah. Yalah, insyaAllah. Kita doakan mudah-mudahan keadaan ini semakin hari akan bertambah baik, dan masyarakat kita yang hari ini berada dalam kebimbangan dan sebagainya, mudah-mudahan bersama-sama akan bekerjasama lah insyaAllah untuk mengurangkan peningkatan kes-kes yang berlaku pada hari ini. Jadi Doktor ya, kita bicara malam ini berkenaan tentang nikmatnya sihat. Jadi saya percaya bahawa rakan-rakan kita di luar sana pun faham dan tahulah apa itu maksudnya nikmat kesihatan ini. Tetapi kita bersyukur kepada Allah SWT juga ya, mungkin dengan ujian yang diturunkan oleh Allah untuk juga mungkin memberikan ruang pada kita untuk muhasabah dirilah ya, dengan ujian COVID-19 ini yang menguji tentang kesihatan kita yang datang dalam keadaan begitu membimbangkan pada setakat hari ini. Jadi Doktor ya, mungkin sebagai mukadimah lah ya, soalan pertama saya mungkin Doktor ya, boleh kita sama-sama bincang dengan rakan-rakan kita. Mungkin komen Doktor lah tentang kedudukan kesihatan masyarakat ya, sebagai seorang yang terlibat langsung dalam bidang kesihatan mungkin 10 tahun ya. Dalam konteks ini, apakah isu keadaan masyarakat ini sementara kita melihat yang terbaru ini, pandemik COVID-19 pada hari ini? Mungkin Doktor boleh bagi sedikit mukadimah dan juga pandangan lah. Kita dah hampir lebih 20 hari dah kita berada dalam PKP ini, melihat suasana perkembangan cabaran dalam konteks kesihatan, khususnya dalam isu COVID-19 ini. Silakan Doktor. Saudara Hasri, satu pengacara pada malam ini, moderator, juga naib Presiden Wadah, itu hadirin pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ingin saya panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan izin dan limpahnya dapat saya berada pada malam ini untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana tanpa nikmatnya bahawa saya tidak boleh bersama untuk berkongsi pengalaman
yang mana berkongsi pengalaman itu adalah satu yang penting, iaitu adinun nasihat, untuk menyampaikan apa-apa agama itu adalah satu nasihat. Jadi sebelum tu biarlah saya menyentuh tentang nikmat itu ya. Nikmat itu adalah satu perkara yang relatif, subjektif antara seorang dan seorang yang lain. Setengah orang nikmat dia ialah bekerja. Setengah orang nikmat dia duduk berehat-rehat. Setengah orang nikmat dia adalah supaya berjalan, makan angin. Dan namun nikmat asas seorang itu ialah pada peringkat fisiologi kemanusiaan ialah dia nak makan, nak minum. Nak makan, nak minum, ada tempat berteduh, ada pencerahan yang baik, dia macam nikmat. Kalau kita tarik salah satu daripadanya, ia rasa tak nikmat lagi dah. Jadi macam makanan tak ada, dia akan tak susah, dia akan susah hati. Ataupun macam sekarang ni, itu kawalan pergerakan ya, perintah kawalan pergerakan, dia tak bebas nak bergerak, dia rasa tak nikmat dah hidupnya. Dan itulah antara yang mengongkong menyebabkan bila seseorang itu terasa terkongkong dari segi nikmat yang kehendaknya bersifat berbeza-beza antara satu sama lain, maka dia akan mendatangkan satu kemudaratan pada diri dari segi psikologi dan juga dari segi fizikal. Tetapi bagi mereka yang dari segi imannya berbeza ya, kita tengok dari segi kita lihat kalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sewaktu dia meninggalkan isterinya dan anaknya Hajar dan Ismail di lembah Bakah yang kering, yang dia doakan yang pertama bukan supaya anak dan isteri dapat makan, dia doa kepada Allah supaya mereka ni dijaga imannya, supaya dia bersyukur pada Allah. Dan kemudian yang kedua, dia berdoa supaya orang sayang pada mereka. Dan ketiga, barulah kata berilah mereka rezeki agar mereka bersyukur. Itu pun diletakkan lagi nilai antara perhubungan antara rezeki dengan Allah SWT, itu pencipta yang akan memberi perlindungan pada mereka. Itu nikmat yang itu berbeza-beza antara mereka satu sama lain, berdasarkan tahap ilmu, tahap kefahaman, tahap keimanan, tahap tentang agama yang kita pegang. Yang keduanya, sihat ni ialah sesuatu yang boleh kita nak buat. Apa kita nak buat? Kalau badan kita terganggu, terhad, maka kuranglah sihat badan kita. Jadi berbalik pada soalan yang ditanya oleh Saudara Hasri tadi tentang kesihatan masyarakat masa kini kan, waktu pandemik ni, ingin saya merujuk pada ada satu slide yang pertama, iaitu daripada Elsevier, satu kajian yang menunjukkan satu kajian pada Januari 2014, dia kata tentang isu kesihatan dan kesedaran kesihatan di kalangan mereka di Malaysia ni lah. Dan di dalam perbincangan itu mereka meletakkan 6 penyakit yang utama ya. Satu ialah tentang penyakit dia menyentuh tentang penyakit jantung, kedua penyakit kencing manis, ketiga yang penting ialah kegemukan dan lebih berat badan. Ini kita bila duduk kat rumah ni tak pergi bekerja dalam perintah kawalan pergerakan, ramai mungkin kurang aktif dan akan naik berat badan ya. Dan keempatnya makanan kita kalau tercemar dengan racun serangga, dengan racun perosak, dengan hormon yang ada dalam pemakanan, dan juga mungkin ada ubat-ubat yang lain yang itu boleh menjejaskan kesihatan kita. Yang seterusnya ialah tentang tinggi kolesterol dan yang akhir sekali depresi ataupun kemurungan. Yang itu adalah di antara penyakit yang utama. Dan kalau kita lihat sekarang ni pun dari segi masalah sekarang ni, ramai yang murung kerana kena kurung. Itu hidup pun bukan kurung sepenuhnya, masih boleh lagi berjalan. Tapi saya dengarkan, saya dah dimaklumkan ada yang bergaduh suami isteri, termasuk staf tempat saya bekerja dah bergaduh dah suami isteri. Ini baru 2 minggu, ujian yang kecil. Kita tak tahulah macam mana orang lain kena kurung kan, sampai bertahun-tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nabi Allah itu Yusuf daripada kecil kena kurung dan sebagainya. Itu semua dugaan yang besar-besar. Jadi berbalik pada masalah overweight dan juga obesiti dan lain-lain tadi, ingin saya menarik perhatian hadirin sekalian tentang satu penyataan daripada World Health Organization tentang di Malaysia ni ialah mereka yang paling gemuk di Asia, dan keadaan Malaysia nombor 2 tergemuk di ASEAN. Yang kegemukan itu semuanya berkaitan dengan masalah gula yang akan kemudian masa akan menyebabkan itu penyakit-penyakit yang saya sebutkan, 5-6 penyakit tadi. Jadi dengan itu bagi saya kita mesti beri perhatian
tentang masalah kegemukan. Punca dia tadi penyakit buat masa ni di Malaysia, dan antara yang tidak disebut situ yang berkait dengan penyakit lain ialah inflammation atau inflamasi. Apabila kita menyebut inflamasi atau radangan, ia berkait rapat dengan sistem imun atau sistem pertahanan badan kita. Jadi bila kita menyebut COVID-19 ni, ia berbicara sekitar sistem pertahanan badan kita, kuat atau lemah sistem pertahanan kita. Yang mana kalau kita lihat antara kumpulan umur yang berisiko tinggi ialah mereka yang tua. Tua tu mungkin 60 atau 65, oleh kerana kita wadah ni kita ambil lah 65 ya. Kalau tidak nanti ramai yang, kalau nak sebut 60 ramai yang dah tua. Jadi kita ambil umur 65 barulah berumur yang mana berisiko tinggi. Bila berisiko tinggi, secara umumnya dia banyak penyakit, lebih daripada satu penyakit yang kita panggil penyakit bukan berjangkit tadi, dan juga mungkin sistem imun dia pun itu kita sebutkan compromise ataupun kurang, terutama kalau kita sudah dalam umur peringkat ni, umur pengurusan, kita banyak duduk di pejabat dan kurang bergerak di lapangan, yang mana itu akan menyebabkan secara tak langsung aktiviti kita terhad dan daya pertahanan badan kita rendah. Itu dari segi pandangan saya itu, Ustaz. Baik, menarik Doktor ya. Memang kalau dilihat isu COVID ini, macam Doktor sebut tadi, bahawa cabaran bila penyakit itu datang, maknanya dalam diri kita ini, dia sebenarnya nak menguji bukan setakat badan kita ni dari segi kekuatannya dan sebagainya. Bahkan dalam masa yang sama juga dia nak melihat juga dari segi psikologi ni juga, maknanya pemikiran dia dalam keadaan-keadaan, dan termasuk sekali bagi kita orang Islam ini dari segi keimanan kita juga merupakan perkara yang hari ini banyak orang bicara tentang betapa COVID ataupun isu yang kita hadapi ini merupakan suatu cabaran keimanan kita. Jadi kalau saya nak pindah soalan yang kedua ya Doktor ya, mungkin sebagai pengamal perubatan dan juga yang banyak berdepan dengan masyarakat yang sakit datang bertemu dan sebagainya minta nasihat. Dari segi Islam itu sendiri Doktor ya, kita lihat bahawa semua kita mengetahui bahawa penjagaan kesihatan ini adalah suatu yang sangat-sangat dituntut, dan termasuk dalam wacana-wacana perbincangan ulama tentang maqasid dan sebagainya, penjagaan jiwa dari segi kita punya kesihatan dan sebagainya lah. Namun kadang-kadang kita lihat ada juga setengah kita ini yang tidak mematuhinya lah. Contohnya kan, dia menganggap bahawa biasa je. Contohnya datang isu COVID ini, kita kata kena jangan keluar rumah sebagai contoh. Kalau yang ada simptom itu mesti tutup dia punya muka, face dia, mulut dan sebagainya. Jadi keadaan-keadaan ini sebenarnya menuntut kita untuk berusaha untuk mengelakkan daripada berlakunya masalah. Jadi mungkin dari segi isu ini Doktor, perspektif Islam itu sendiri, sejauh manakah Doktor melihat ada kalangan masyarakat yang tidak, maknanya sambil lewa saja dari segi kesihatan mereka? Silakan. Terima kasih. Pada asasnya kita sebagai umat Islam ya, orang yang beriman pada Allah SWT, yang kalau berasaskan ilmu yang ada pada kita, yang wajib ada kita yang pentingnya kita kena tahu asal usul kita ya. Jadi Allah mencipta kita, mencipta moyang kita Adam daripada tanah yang diambil dari pelbagai tempat, dan kemudian dibentuk menjadi bentuk manusia, dan kemudiannya ditiupkan roh, barulah itu moyang kita Nabi Adam terbersin dan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Dan kemudian itu kita diperingatkan itu waktu zaman ke zaman dengan Allah menurunkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul untuk memberi peringatan pada kita. Kan kita ni lupa. Macam moyang kita Adam pun lupa. Allah kata jangan usik buah tu, buah kuldi. Oleh kerana digodok oleh syaitan, tak boleh melalui Adam, dia melalui isterinya. Maknanya di situ kita lihat godaan melalui orang yang rapat dengan kita. Begitu juga kita di dalam kehidupan ni, orang yang rapat dengan kita sangat penting. Kita pilih orang yang rapat dengan kita sangat penting. Isteri kita, sahabat anda kita, mereka lah yang akan memperingatkan kita. Jadi melalui isterinya Adam tergoda, dan kita tahu kisahnya dicampakkan ke bumi, dan kemudian kita dari masa ke semasa diingatkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW, dan mengingatkan kita itu seperti ingatan kepada Allah dalam Al-Quran,
tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat padaku. Jadi kita tahu tujuan kita ni untuk beribadah. Jadi kita tahu beribadah tu baru kita kena ada ilmu. Tak tahu ibadah macam mana tanggungjawab kita jadi. Jadi bila tanggungjawab kita, kita tahu pula Allah kata, kamu diturunkan apabila Allah berbicara dengan malaikat sebelum penciptaan Adam tu, aku nak mencipta manusia khalifah di muka bumi. Jadi kita ni adalah khalifah. Dan ke dalam untuk memakmurkan bumi itu. Jadi kita jadi khalifah untuk memerintah, dan dalam memerintah kita bukan saja merintah ikut suka hati kita. Kita mesti memakmurkan bumi ni. Mesti memastikan itu makhluk-makhluk yang ada di bumi ni dalam keadaan aman, dengan kita sendiri menjadi khalifah yang bertanggungjawab. Hinggalah Allah itu panggil kita kembali, dipisahkan jasad kita tadi dengan roh, kita kembalilah jasad kita kepada tanah dan roh itu pulang kepada Allah SWT. Jadi dalam kita nak melaksanakan tugas kita sebagai khalifah, kita tanya macam mana pula. Lepas tu Allah pun dah atur dalam Al-Quran apakah itu perkara-perkara yang perlu kita laksanakan, ya, yang berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya, dan dari situ turunlah hukum hakam yang kita laksanakan. Oleh kerana kita ni manusia ni zaman sekarang dan zaman kemudian tu daripada Nabi Muhammad SAW, kita ni nak faham semua bukanlah kita bukan senang. Jadi kita ambil Quran tu, kita anggaplah sebagai satu tekoh kan. Ilmu tu duduk dalam tekoh. Jadi dia curah sikit dalam cawan-cawan kecil-kecil tu, bolehlah kita minum sikit-sikit. Tak minum dah tekoh, tak mampu kita. Sebab keupayaan kita terhad. Jadi keluarlah falsafah dan konsep-konsep yang mana kaedah-kaedah untuk membantu kita, dan antaranya yang sekarang ini kita kerap bicara ialah maqasid syariah, yang mana dalam tu ada dia bagikan dari segi kehendak-kehendak kita, yang antara kehendak daruriyat itu ialah itu apa dia dari segi untuk memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal kita, keturunan kita dan harta kita. Kalau dalam memelihara nyawa tu yang berkaitan dengan kesihatan secara umum tu, iaitu dari segi kesihatannya, ialah kita ambil contohlah dari segi fiqh keutamaan atau fiqh aulawiyat tu, ialah apabila orang berpendapat saya tak perlu vaksin, dan itu dari segi kajian mengatakan vaksin tu perlu. Contohnya ialah beginilah, mungkin kita tak perlu, kita kata kita ada hak kita untuk penjagaan badan kita adalah hak kita. Mana Allah mewakilkan pada kita penjagaan badan kita adalah tanggungjawab kita. Betul. Tetapi dalam kita tidak dalam ada wabak penyakit tertentu misalnya yang boleh menyebabkan penyakit kepada orang lain, dengan kita yang tak vaksin tu kita akan menyebabkan penyebaran penyakit pada orang lain. Jadi kita akan mendatangkan mudarat. Jadi memelihara mudarat tu adalah lebih utama daripada kehendak kita yang mempertahankan bahawa badan kita kuat, tak perlu vaksin, dan pendirian kita untuk menjaga hak diri kita, badan kita. Jadi itu yang penting bagi saya apabila kita berbicara tentang agama ni. Kita mesti faham juga tuntutan kita, yang mana apabila diperintah untuk vaksin, kita vaksin. Apabila perintah untuk pergaulan perintah kawalan pergerakan untuk itu maslahat umum, kita mesti lakukan. Itu ada semua hukum-hukum yang bagi saya, kalau menurut itu maqsad al-syirah, ia boleh datang pada wajib, kerana jikalau kita tidak mematuhinya, kita akan datang mudarat kepada orang lain. Mana kemudaratan itu adalah dari tanggungjawab kita, dan kita bertanggungjawab atas kesusahan, kemasalahan orang lain. Jadi kita perlu akur dengan apa yang diperintahkan itu. Ya, memang menarik Doktor. Saya rasa kadang-kadang ada setengah masyarakat kita lah yang mungkin kurang ilmunya dan juga kefahaman, pengamalan, yang menganggap bahawa pengambilan maknanya yang disebut tadi itu untuk mengawal diri kita daripada penyakit itu suatu benda yang ditanggungjawabkan. Kadang-kadang dia berfikir bahawa diri dia itu adalah milik dia. Jadi tidak ada kaitannya dengan orang lain. Maka bila timbul masalah seperti yang berlaku pada hari ini, maknanya dia sebenarnya mengundang kemudaratan juga kepada orang lain bila dia tidak ada penahan diri dia daripada sebarang penyakit. Okey Doktor, ya. Kita hampir beberapa bulan ni kita bicara tentang COVID dan sebagainya lah, ya. Mungkin sebahagian besar masyarakat kita ni mengetahui umumnya tentang coronavirus ini, ya. Dan kalau tanya saya juga, berdasarkan pembacaan saya tu yang singkat ini, menarik kecil ini, melihat bahawa ianya ialah merupakan penyakit yang menjurus kepada soal paru-paru, batuk, sesama dan sebagainya lah, ya. Dan saya ingat saya lah Doktor, ya, beberapa tahun dulu pun ada juga kempen-kempen supaya penyakit-penyakit yang timbul macam MERS-CoV lah, saya masih ingat lagi lah tu. Tapi masa tu
kes tu kecil, tidak begitu serius, SARS dan sebagainya. Jadi apakah Dr. lihat mungkin ini sebagai satu transfer knowledge lah untuk mempermudahkan kepada masyarakat atau rakan-rakan kita di luar sana untuk mengetahui apakah bezanya dengan COVID yang hari ini kita lalui, yang kita nampak begitu menakutkan ini, dengan penyakit-penyakit yang seumpamanya dengan yang seperti COVID hari ini. Silakan. Okey, itu kalau kita lihat jangkitan coronavirus ni, dia tanda-tanda utama ialah tanda-tanda sistem pernafasan, ya. Sistem pernafasan asas iaitu sesama, batuk, sakit tekak, ya, dan demam, dan sistem pernafasan yang belah bawah tu iaitu radang paru-paru, ya. Jadi banyak itu penyakit-penyakit yang boleh membawa tanda-tanda yang sedemikian juga. Misalnya kita ambil jangkitan bahkan demam campak, measles, and then beguk, boleh mendatangkan tanda-tanda sedemikian juga. Begitu juga dengan sesama biasa yang disebabkan oleh dipanggil rhinovirus ataupun respiratory syncytial virus ataupun influenza virus, yang mana sebelum itu penyebaran wabak itu penyakit itu COVID-19 ni, kita sibuk dengan influenza kan, wabak influenza A. Jadi itu semua penyakit-penyakit manusia, jangkitan kuman manusia. Maknanya dia duduk dengan manusia. Badan kita ni dah kenal sangatlah kuman-kuman ni sebab dia kuman-kuman virus-virus manusia. Tetapi coronavirus ni bukan asalnya pada manusia, asalnya pada haiwan. Tetapi dia menjalani proses mutasi dan cara amalan pemakanan kita yang tak sihat, tak jaga. Sebab tu kita dari segi Islam, taharah tu sangat penting. Pemakanan tu sangat penting, kebersihan kan. Bukan saja halal, tapi baik, halal dan baik. Kalau surah Al-Kahf kita ingat makanan yang baik dan halal. Jadi kita sangat penting halal dan baik. Kalau setakat halal kita makan je tapi tak baik, makanan kotor, penyediaan tak baik, semua itu boleh mendatangkan kemudaratan. Jadi penyakit ni, coronavirus ni ialah asalnya pada haiwan yang dah berlaku mutasi dan itu menjadilah coronavirus tu duduk daripada transmisi daripada haiwan ke manusia. Kalau kita tengok, ini bukan kali pertama lah kita berhadapan dengan coronavirus sedemikian. Kalau diberitakan, kalau abad-abad dulu pun dah ada juga. Cuma dalam abad kita ni, yang paling dekat ialah tentang itu kita panggil jangkitan kuman virus SARS coronavirus. SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. COV itu coronavirus. Yang mana itu berlaku dah tahun 2003 hingga 2005, asal bercina jugalah. Lepas tu kita ada Middle East Respiratory Syndrome, MERS-CoV, kan, maknanya coronavirus juga. Dan yang paling baru ialah kita panggil virus tu SARS-CoV coronavirus 2, iaitu yang menyebabkan itu COVID-19. Dalam kuman dia SARS-CoV coronavirus 2 yang menyebabkan COVID-19 ni, itu yang berlaku. Jadi ia ni jangkitan kuman ni dia daripada haiwan ke manusia dan transmisi dia daripada sekarang ni pada manusia ke manusia. Dan kalau kita tengok, dia juga kuman ni pun bermutasi. Sebab tu kalau kita ingat ya, kalau kita ingat kembali waktu SARS hingga 2003 hingga 2005 tu, kita tak ada vaksin kan. Tapi masa sesama babi ya, swine flu, kita ada vaksin kan. Kita ada vaksin kerana itu virus manusia. Yang ini virus haiwan. Dia agak susah, dia mutasi dia berterusan tak sampai 3 bulan dah ada. Sekarang ni dah ada 3 jenis dah. Jadi agak susah juga dah. Begitulah tentang coronavirus ni. Jadi memang nampak agak menakutkan juga ya. Maknanya COVID ini dia begitu, ya macam doktor sebut tadi lah, dia daripada haiwan bukan daripada manusia. Maknanya apakah sifat-sifat dia? Mungkin sebahagian kita tak mengetahui, saya sendiri pun tidak mengetahui perkara ini, ada sifat virus SARS-CoV ini yang berlaku pada hari ini. Mungkin doktor boleh kongsi sedikit apa sifatnya sekarang ni, yang mungkin ya tadi doktor kata dah ada sampai 3-4, dia dah makin berkembang pula macam mutant pula doktor ya. Silakan. Dia virus ni dia tak macam bakteria. Dia ni dari segi identifikasi dia nak kata hidupan, tidaklah, dia tak boleh membiak sendiri macam bakteria. Dia duduk tempat lain mana-mana dia boleh membiak. Macam virus ni dia memerlukan host, memerlukan sel-sel hidupan untuk dia membiak.
Mana kalau coronavirus jenis itu RNA virus. Kalau macam influenza tu ialah DNA virus. Maknanya DNA macam DNA genetik badan kita, dia ni reverse. Maknanya dia tidak ada genetik DNA tu, dia ada RNA yang mana dia inject RNA untuk membuat transkripsi sel-sel baru, protein-protein baru untuk dia membiak kan. Lagi satu sifat coronavirus yang itu kali ini dia tidak begitu ganas seperti SARS coronavirus yang pertama dulu dan juga MERS-CoV yang itu yang di Timur Tengah. Kalau yang ganas-ganas ni dia senang dikenali, maknanya dia kena pada kita dapat demam, batuk, sesum, lepas tu radang paru-paru, masuk hospital, terus masuk hospital. Tapi bagi coronavirus itu dua ni, SARS coronavirus 2 ni, dia tidak begitu ganas, tetapi kadar jangkitan dia cepat. Average dia dikira lebih kurang sebulan. Dulu ialah 4.7 days, kita ambil 5 hari lah. Dia dah berjangkit pada seorang ke seorang, cepat berbanding dengan yang lain. Dan 80% ialah tanda-tanda yang sangat ringan. Sebab itu dia berjangkit cepat. Maknanya dia sangat ringan, setengah tu tidak ada tanda-tanda langsung, tapi dia adalah pembawa kuman tu. Tetapi yang 20% yang menjadi masalah tenat, demam kuat semua tu ialah di umur yang berisiko tinggi yang kita sebut tadi, 65 ke atas. Mereka ada penyakit-penyakit yang menetap menyebabkan sistem imun dia rendah. Sebab itu awal-awal saya sebut tentang kencing manis, masalah buah pinggang, masalah jantung, masalah itu obesiti dan dan lain-lain penyakit kronik menyebabkan imun sistem pertahanan badan kita rendah, yang menyebabkan tanda-tanda yang teruk dan itu mendapat jangkitan yang teruk. Dia kalau kita tengok itu waktu inkubasi dia daripada 2 hari ke 14 hari. Tetapi dia punya puncak maksimum kuman dia ialah 7 hari. Jadi apabila sampai puncak kuman tu, biasanya hari ke-5 dah ada tanda-tanda, hari 7 tanda-tanda yang teruk dan ganas, dan kemudian tu kuman tu beransur-ansur dibunuh oleh sistem pertahanan kita yang awal tadi, innate tadi. Jadi dalam masa yang sama, adaptif pembentukan antibody itu pun berlaku. Jadi oleh kerana jika sistem pertahanan badan kita tidak bagus, sistem imuniti kita tidak bagus, maka dia akan menyebabkan pengawalan penyakit itu tidak begitu sempurna. Dan salah satu sifat coronavirus ini ialah dia boleh menyebabkan sel-sel normal badan kita, sel-sel lain, bukan coronavirus, walaupun virus sudah tak ada, dah kurang dah, tetapi seolah mimik, maknanya seolah-olah menjadi virus. Jadi bila antibody badan kita ni keluar, sistem pertahanan badan kita, askar-askar kita dah keluar nak lawan coronavirus, dia silap. Dia ingat itu sel badan kita ni pun coronavirus. Itu yang menjadi itu radangan yang teruk sampai 2 minggu, 3 minggu hingga sebulan di ICU, kerana pertahanan badan kita itu menyebabkan itu penyerangan ke arah diri kita sendiri, yang mana menyebabkan reaksi kita panggil autoimun, yang menyebabkan badan kita menjadi susah bernafas, kena masuk ICU dan kena intubasi dan sebagainya. Itulah kerana masalah yang dipercayai, masalah jika sistem pertahanan badan kita tak kemas, bahawa berlakulah keadaan yang sedemikian. Nampaknya memang macam disebut doktor tadi lah, maknanya COVID-19 ni, corona ni, dia punya hantaman dia itu begitu tidak keras ya, dia perlahan saja, lembut, tetapi kesan dia cukup besar. Maknanya dia meninggalkan kesan yang begitu macam baru-baru ni kalau kita lihat doktor ya, dah timbul kes orang-orang yang dah sihat, yang negatif, yang positif, dan akhirnya dah baik, negatif dia boleh datang balik jadi positif. Jadi ini pun satu benda yang mungkin doktor komen tu, mungkin apakah puncanya sebenarnya yang boleh dia kembali balik jadi begitu? Mungkin metabolisme badan ke? Apabila kita buat itu ujian itu RT-PCR tu untuk mengenal pasti itu komponen atau bahagian komponen virus itu, apabila kita ambil itu sampel, yang biasa kita ambil itu daripada 2 tempat lah. Satu daripada belakang hidung, yang kedua daripada tekak. Di tekak tu dia punya kadar itu kesilapan negatif tu sampai 40-50%. Kesilapan maknanya kita kata negatif, sebenarnya dia positif.
dan untuk belakang hidung pun lebih kurang 30% kadar kesilapan dia. Mana kita kesilapan bahawa kita kata negatif tapi sebenarnya positif. Jadi itu satu faktor lah. Yang kedua ialah faktor itu dari segi itu sifat-sifat virus tu juga yang kita sebutkan tadi ialah tentang mutasi berlaku. Sekarang ni dah ada 3 strain. Yang ketiga tu ialah kemungkinan iaitu kita tidak develop immunity kepada virus. Sebenarnya kita dah kena, kita tak ada antibody, kita tu tak ingat itu virus tu macam tu, dia lupa, jadi kita tidak ada askar yang boleh ingat untuk menyerang secara khusus. Jadi dari segi sifat virus ni masih dalam kajian daripada masa ke semasa kerana ia adalah virus baru, sebab itu dia panggil novel virus. Kita tak faham sifat-sifat, perangai dia, cara dia, dan dengan dari masa ke semasa kita belajar. Cuma macam kita kata, peringkat awal dia berkesan dengan kloroquine, penyakit ubat anti malaria. Dipercayai sekarang ni dipersoalkan, adakah ubat anti malaria ni baik ataupun kebetulan saja ataupun mungkin pula menambah teruk sebenarnya, dan pelbagai-bagai reaksi daripada itu perawat-perawat yang mempersoalkan dengan penggunaan ubat-ubatnya. Tapi yang ternyata yang penting supportive treatment, maknanya memberi support badan mana dengan memberi hidrasi, mengawal itu kadar oksigen dan mengawal itu kesihatan badan dia. Itu ada asas yang penting dari segi sementara menunggu badan itu menyembuhkan dirinya. Sebab kata-katanya orang bijaksana ialah apabila diberi masa, badan tahu macam mana nak sembuhkan diri dia. Sebab mana kita ni Allah dah jadikan segitu rupa, tetapi cuma kita menunggu je masa yang sesuai dengan izin Allah. Okey, satu lagi doktor, sikit saja berkaitan tentang pemakaian face mask ni kan doktor. Ini mungkin sebahagian kita dah tahulah, tapi ada juga yang kadang-kadang dia confuse penggunaan ni. Ada kita baca dalam YouTube, kita tengok dalam yalah, ini maknanya untuk nak mengelakkan diri kita lah. Bagi setengah orang mengatakan bahawa hanya mereka yang ada simptom, mana yang mungkin batuk, mungkin dah ada, yalah maknanya tanda-tanda tu memakai itu untuk mengelakkan ianya transfer kepada orang lain. Tapi bagi orang yang sihat mungkin dia pun membayangkan kalau dia keluar, dia mungkin dia pakai jugalah. Itu macam mana komen doktor? Kita pun kadang berbimbang bila kita berdepan dengan persekitaran kan, dalam keadaan terutama kawasan-kawasan zon-zon merah lah especially-nya. Jadi sehingga kan riuh satu kawasan, dah tak jumpa dah face mask, segala farmasi-farmasi, kedai-kedai pun dah tak jual, habis stok dan sebagainya, kerana semua orang nak pakai. Komen tu. Bagi saya lah, saya boleh bagikan ni kepada dua isu lah, dua perkara. Pertama, andai kata face mask kita ni, topeng muka ni yang terreply ni mencukupi, dia tidak menjadi isu. Itu pertama. Jadi kalau kita kekurangan, kita akan mengutamakan mereka yang lebih utama memakainya. Itulah berbalik kepada fiqh aulawiyat tadi. Siapa lebih utama? Terutamanya mereka yang sakit supaya mereka tak merebak. Kedua, mereka yang akan berhadapan dengan orang-orang yang sakit ini. Kerana agar kita punya barisan itu pegawai-pegawai yang nak merawat mereka yang sakit ini tidak kecundang sama. Kerana kalau mereka kecundang satu demi satu kecundang kerana mereka berisiko tinggi, adalah susah bagi kita untuk membantu mengawal penyakit itu. Jadi itu isu kalau kita tidak kekurangan face mask, itulah mengapa kita katakan itu tidak digalakkan. Tetapi bagi saya kalau ada mencukupi adalah sangat baik. Yang keduanya ialah tentang isu cara pemakaian. Cara pemakaian ialah face mask ni kita kena pakai cara yang betul dan kita kena membuangnya dengan cara yang betul dan mengenyahkan dia dengan cara yang betul. Pertama, kita tengoklah kita berapa ramai yang biasa pakai face mask dan rasa selesa dengan face mask. Dia syarat pakai face mask, bila kita dah letak, kita betulkan dekat besi tu kat hidung dia. Lepas tu kalau orang macam saya ni berjanggut macam itu Ustaz Zasri berjanggut tu, dia tak begitu kemas dari segi ada banyak lompong lah kan, banyak lompong. Jadi tidak begitu kemas. Jadi maknanya yang pertama kekemasan, yang kedua
ialah tentang kita suka pegang face mask, buka tak usik sana, usik sini, usik situ. Bila kita mengusik itu, bahagian depan face mask tu yang kita tarik nafas, dia terlekat kuman-kuman tu telah mencemar tangan kita yang mengusik face mask. Dan jikalau kita tidak membasuh, tidak menyah kuman pada tangan kita, kita akan pegang tempat lain, akan menyebarkan juga. Jadi yang ketiga tu, bila kita dah nak makan, kita buka face mask, lepas tu kita pegang-pegang, tak nak kira lah mana-mana, dan kita dah pegang belah luar yang ada kuman, dalam tu nanti kita nak sedut, kita dah mencemarkan diri dengan face mask. Lepas tu lepas makan-makan, kita pakai balik, pegang tak betul, ataupun kita lihat ramai orang pakai face mask dekat dagu. Dia nak bercakap, dia turun, ataupun dia turun letak kat dagu dia, kat leher dia, lepas tu dia tarik balik ke atas. Pegang dengan tangan, itu kontaminasi. Dan itu tangan-tangan kita yang kontaminasi ni kita pegang macam-macam. Pegang pen, pegang kertas, pegang itu tombol pintu, dan itu ada satu cara yang sangat berbahaya dari segi menggalakkan penyebaran kuman tu secara tak kita sedari. Ya, betul. Memang inilah satu nasihat lah kepada rakan-rakan kita di luar sana ya, yang mungkin yang macam saya sebut tadi lah, bimbang, takut kita dijangkiti bila kita pakai face mask. Maknanya kita kena tahu jugalah ilmunya ataupun kaedah-kaedahnya supaya kita juga tidak menimbul, asalnya kita nak menjaga kesihatan kita, tapi sebenarnya kita juga merosakkan kita dengan kesilapan penggunaan dan juga caranya. Okey doktor, seterusnya yang berkaitan tentang keadaan kesihatan dan sebagainya. Kita melihat bahawa isu COVID ini dah jadi satu pandemik orang panggil, maknanya benda yang begitu serius. Mungkin doktor boleh jelaskan secara bahasa yang mungkin paling mudah kepada masyarakat tentang apakah yang dimaksudkan sebagai fasa pandemik ini kan. Maknanya untuk kita sama-sama faham lah. Artinya bukan setakat kita faham, tapi kita juga mengetahui betapa susahnya ataupun sukarnya semua pihak, terutama pihak-pihak yang terlibat, yang terutama kesihatan dan sebagainya untuk menghadapi keadaan. Kita sebelum kita pergi kepada pandemik, kita cuba kena istilah endemik dulu. Misalnya contohnya malaria kan, atau malaria Aedes, ada penyakit denggi, demam denggi dah ada kat itu negara kita. Kita endemik malaria. Tetapi ada kata kadar itu denggi malaria ni lebih daripada kadar biasa. Kalau misalnya kita ada satu bulan, kata sepatutnya kita mungkin ada dalam di Malaysia mungkin 5 kes saja atau 10 kes. Sekarang dia jadi 100 kes, 200 kes. Mana dah jadi epidemik. Dia banyak. Tapi kata macam COVID ni lah, itu COVID-19, penyakit COVID-19. Mula tu dia itu berlaku epidemik di Wuhan, China kan. Lepas tu dia merebak ke negara-negara lain, Jepun, South Korea Selatan, ke Singapura, and then ke Malaysia. Lepas tu pergi merentas bermacam-macam, semua benua dah ada. Jadi dia istiakan pandemik. Dia meluas. Mana epidemik yang menyebar luas menjadi satu masalah dunia. Mana itu dari segi pandemiknya lah. Tapi walaupun asasnya ialah epidemik. Mana kadar dia lebih pada biasa, tapi oleh kerana dia telah merentas benua, merentas itu negara-negara dan banyak negara, kita panggil pandemik. Tapi asasnya epidemik. Jadi kalau bila kita sebut tentang epidemik ni, yang penting ni kita nak kawal tu dari segi epidemik dia ni. Macam mana kaedah-kaedah yang dilakukan oleh ahli-ahli epidemiologis kan. Ahli itu doktor-doktor yang melibat dengan itu kesihatan awam untuk mengawalnya. Jadi apabila peringkat awal satu epidemik tu, dia kita panggil fasa kuman itu timbul ataupun diperkenankan. Kalau Malaysia diperkenankan lah, dibawa oleh seseorang ke Malaysia daripada Singapura ke daripada China, tak kira lah, dia perkenalkan kuman tu dan dia merebak, ya, berlaku transmisi. Ataupun kalau di China tu, itu wujudnya virus baru, emergence, ataupun daripada tiada jadi ada pada masa itu, iaitu daripada dipercayai daripada pasar makanan atau makanan itu mentah di Wuhan. Kemudian dia menyebarkan dan berlakulah itu transmisi lokal di Wuhan. Lepas tu kemudian dan kalau kita berlaku transmisi diperkenalkan ke Malaysia. Kemudian dia berlaku local transmission. Bila local transmission ni apa kita nak buat?
Bila kita dah dapat kes pertama perkenal tu, kita kena itu detect, kena pasti itu virus tu dengan cepat. Bila dah kena pasti itu, kita akan cuba kongkong dia supaya dia tak merebak berata ataupun kawal merebak dia itu. Kemudian kalau dalam masa yang sama, ada juga keadaan yang akan jadi luar kawal, yang mana itu kuman tu itu membiak dengan lebih banyak kerana itu kelemahan-kelemahan yang ada. Itulah menyebabkan kita panggil amplification, dan di situlah kita dah melakukan proses kawalan dan mitigasi supaya nak mengurangkan impak dia. Dia sekarang ni nak mengurangkan impak dia lah. Tadi nak kawal supaya tak merebak. Tapi oleh kerana bila dah terlepas kawal yang merebak, kita nak mengurangkan impak dia, kita melakukan proses mitigasi. Dalam masa yang sama, proses containment atau pengawalan tu kita teruskan. Sebab itu kita adakan itu perintah kawalan pergerakan ni supaya kita boleh itu kena pasti di mana punca dia, ataupun kita panggil indeks dia, di mana dia pergi pada generasi pertama, kedua, ketiga merebak, kita cuba kontrol, kawal, kuarantin supaya kita boleh kawal itu kuman ni agar dia punya cara merebak tu tidak terlalu laju dan boleh kita dalam kemampuan kita. Dia merebak lah, tetapi agar tak terlalu laju supaya kita hilang kawal. Jadi kita cuba kawal je supaya dalam kawalan kita, dalam keupayaan kita untuk mengatasi penyakit ini, untuk mereka-mereka yang sakit tu boleh kita bantu mengikut keupayaan yang sedia ada pada diri kita. Iaitu yang penting dalam antisipasi penyakit itu, ataupun kita nak predik penyakit, kita kena buat kesediaan. Itu latihan, bahan-bahan kena ada, PPE kena cukup, mask kena cukup. Kerana kita tahu setiap 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun akan ada wabak teruk atau tak teruk saja kan. Kalau kita tengok, kalau yang paling terakhir pun lebih kurang 5 tahun juga MERS COVID kan. Dan sebelum tu, 5 tahun sebelum tu ialah itu swine flu dan bird flu. Jadi itu kita kena bersedia lah sebenarnya. Jadi lepas hari ni pun kita kena bersedia juga lah untuk 3 tahun ke 5 tahun kita akan dapat satu lagi wabak. Tapi kalau kita masih tak bersedia, macam ni jugalah kita tak belajar dengan itu pengalaman. Cukup menarik lah ya, Mata. Dari segi perspektif kita berdepan dengan cabaran kesihatan ini. Itu nak menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga kesihatan, kita menjaga urusan-urusan diri kita ini supaya tidak terjerumus kepada kemudaratan diri lah, insyaAllah. Doktor, kita dah hampir 45 minit ni dalam perbincangan kita yang secara menarik ini, yang tak sedar pun hampir lebih 40 minit. Mungkin di akhir-akhir sesi ni, Doktor, ya, kita boleh kongsikan bersama mungkin nasihat-nasihat doktor lah ya, sebagai pengamal perubatan, orang yang duduk di hadapan, kalau boleh saya kategorikan sebagai frontliner jugalah ya, walaupun sebelum daripada COVID ni pun mungkin doktor ada orang hadapan juga dengan pesakit-pesakit. Dari segi nasihat doktor lah, terutama sekali dalam keadaan hari ini ya, mungkin apa yang sepatutnya dilakukan, dan ini sebagai panduan lah supaya kita memahami betapa pentingnya kita menjaga kesihatan ini supaya dapat kita hidup dalam keadaan yang baik. Silakan. Yang pertamanya ialah dengan apa yang disyorkan oleh kerajaan yang merancang untuk mengatasi wabak ni dari segi pengawalan dia dan juga mitigasi dia, dan kerajaan telah menetapkan bahawa kita mengadakan itu perintah kawalan pergerakan, yang itu sebaiknya kita ikutlah apa yang diperintah oleh kerajaan. Maknanya kalau kita nak pergi beli makanan tu, kita pergi belilah. Kalau kita ada mask tu, bila orang ramai suruh nak pakai topeng muka tu, kita pakailah kan. Dengan bila keadaan sekarang ni agak berbeza kerana kita tak tahu siapa yang sebab kuman tu dah duduk dalam masyarakat, kita tak tahu siapa orang tu ada atau tidak, kerana mereka yang tak ada tanda-tanda demam, sesama batuk pun boleh merupakan pembawa. Dia terbersin sikit gatal hidung masuk supermarket, sebab debu pun boleh menyebarkan di kuman. Jadi kita jaga perintah tu. Yang kedua, kita mesti terus melaksanakan kerap mencuci tangannya. Kalau macam saya saya allergic pada alkohol, saya basuh dengan air dan sabun lah. Air dan sabun air kan, kita basuh dengan tangan, itu dah cukup baik sebenarnya. Yang ketiga tu tentang masakan kan, makanan. Kalau dulu kita suka rare, medium rare, makan daging steak tu kan,
Jadi sekarang kita kena masak dengan sempurna, dan begitu juga dari segi penyediaan makanannya, kita kena beli daripada tempat-tempat yang kita yakin dari segi penyediaannya. Kita tak tahu yang menyediakan makanan, kita order makanan daripada yang bekal-bekal tak kira berata-rata yang sekarang ni macam-macam lah. Dan adakah tahap itu penyediaan makanan itu bersih atau tidak? Kita tak tahu. Adakah orang yang itu menyediakan itu bebas daripada itu jangkitan COVID-19 atau tidak? Kita pun tak tahu. Jadi kita tak meneka-neka saja kalau kita beli makanan tanpa kita tahu sumber punca dia. Walaupun halal tetapi bersih atau baik itu taib itu kita tak pasti kan. Ketiga tu ialah kita menutup muka kita, hidung kita kalau kita tak sihat atau kita batuk atau bersin. Keempatnya, kalau kita tak sihat, demam rasa tu, kita pergilah jumpa doktor untuk membuat kepastian bahawa kita ni penyakit biasa atau jangkitan penyakit COVID-19. Kelima ialah kita mesti pastikan dari segi itu penjarakan sosial tu. Maknanya kalau dulu kita kata 1 meter, 1 meter tu kalau kita bercakap-cakap. Kalau kita batuk terbersin tu dia boleh pergi sampai 1.8 meter. Jadi kita menjarak diri kita lebih kurang 6 kaki antara satu sama lain. Yang seterusnya ialah dari segi kita kena ingatlah, walaupun apa jua dalam penyakit-penyakit ni semua tu kita lakukan, bahawa sihat tak sihat, baik tak baik itu adalah kehendak Allah juga. Jadi dalam perkara ini keikhlasan kita menghadapi ujian tu penting kan. Kalau kita dah sakit, kita ikhlas cakap kita sakit. Kalau kita berbohong tak guna, itu Allah akan dedahkan juga kan. Jadi yang itu akan yang menyebabkan ramai petugas-petugas perubatan mendapat jangkitan kerana mereka tidak berterus terang dengan doktor-doktor atau petugas atau nurse bahawa mereka ni pergi ke tempat tertentu, pergi ke tempat-tempat yang berisiko tinggi ataupun ada kontak dengan mereka yang ada masalah, dah pasti ada jangkitan COVID-19. Itu semua ujian bagi kita sebenarnya. Ujian bagi kita nak menunjukkan itu bahawa sejauh mana kita ni ikhlas dan kita lebih takut pada Allah daripada takut pada kuman ni. Kuman ni macam kita tengok kalau sebut penyakit Nabi Allah Ayub kan. Dia sakit dengan penyakit, dia katakan penyakit kulit dia teruk hingga bau busuk badan orang menjauhi dia tinggal seorang dan macam-macam ujian dia hadapi dengan penyakit jugalah. Tapi kita tengok dia tak minta tolong pada Allah. Mengapa? Dia rasa dia boleh cukup dengan berzikir pada Allah. Hinggalah bila dikatakan cacing atau kuman tu nak pergi kepada lidah dan pada hati dia, itu menurut Risalah An-Nur lah, daripada Syed Nursi, bahawa masa itulah dia berdoa pada Allah. Itu surah Sad dia, yang dia berdoa kepada Allah itu untuk janganlah suruh minta kepada Allah menolong dia, janganlah agar penyakit ini yang bagi dia syaitan ni menyebabkan dia tak boleh berzikir menyebut nama Allah. Jadi dia berdoa kepada Allah SWT bukan sebab kepentingan jasad dia, kepentingan agar perhubungan dia dengan Khalik pencipta tu jangan diputuskan walaupun sedetik. Begitulah kalau kita ni, kita tengok penyakit luaran kita ni, kita masuk ke dalam, penyakit dalam kita masuk keluar, tengok lagi teruk penyakit dalaman kita, penyakit roh kita lebih teruk daripada yang kita nampak COVID-19 dan sebagainya. Jadi yang itu yang lebih penting yang perlu kita ubat kalau kita tengok dari segi macam mana sikap kita bergaduh dan macam-macam itu, tak macam orang kata tidak membuat tindakan-tindakan yang waras sebagai seorang muslim dan sebagainya, kerana satu ujian kecil yang Allah hantarkan satu makhluk yang halus, mata kita pun tak nampak, iaitu jadi porak-poranda kehidupan kita. Jadi itulah bagi saya yang paling penting ialah penyelesaian isu kedalaman kita, yang mana itulah ujian sebenarnya yang patut kita sedari, yang perlu kita perbetulkan. Wallahualam. Yalah, betul. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh doktor. Dalam kita nak berdepani COVID-19 ini, maknanya selain daripada kekuatan fizikal yang dirancang, yang dibuat untuk mengelakkan daripada kita terjerumus ataupun berjangkit penyakit sedemikian, maknanya kekuatan dalaman, kefahaman dan sebagainya. Jadi
mudah-mudahan sidang penonton dan juga rakan-rakan di luar sana yang menyaksikan kami dalam siri Bicara Umat ini dalam tajuk nikmatnya sihat ini sesuatu yang juga memberikan kesedaran kepada diri kita, jiwa kita insya-Allah. Dan apa yang lebih penting adalah bagaimana kita saling memahami tanggungjawab dan saling menjaga kesihatan diri kita dan juga rakan-rakan kita di luar sana. Jangan keluar dari rumah, duduk di rumah untuk mengelakkan sebarang risiko dan sebagainya. Dan yang lebih penting selain itu juga, kita bagi orang Islam khususnya sudah menjadi tanggungjawab kita untuk sentiasa berdoa dan juga bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu ada hikmah di sebalik kehadiran COVID-19 ini kepada manusia yang saya lihat secara mata kasar ini dan juga keyakinan diri bahawa ianya merentasi bukan setakat bukan setakat dari segi geografi tempat, malah jenis orang, bangsanya, agamanya sekarang dah meliputi keseluruhannya. Tak kenal dah yang mana Melayu, Cina, India, orang putih dan sebagainya. Jadi dia melembusi semua. Akhirnya kita pun jadi terpinga-pinga apakah sebenarnya yang ingin ditunjukkan kepada kita insya-Allah. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada Dr. Azmi banyak-banyak di atas masa yang diberikan atas perbincangan dan topik-topik kita ini insya-Allah. Sekiranya ada kesempatan berkaitan kesihatan, kita boleh jemput sekali lagi doktor untuk berkongsi dalam tempoh PKP ini di rumah dan sebagainya. Dan juga kepada tuan-tuan sekalian, sebelum kita berakhiri, ada sedikit iklan kepada semua, kerana insya-Allah besok pada tengah hari sekitar dalam pukul 11.30 pagi juga bersama saya sekali lagi dalam siri Bicara Ummah juga, tapi kita nak bincang topik berkaitan tentang ekonomi pula doktor ya. Kalau malam ini kita bincang tentang kesihatan dengan pakar kesihatan kita, esok insya-Allah kita akan bersama-sama dengan dua orang panelis kita yang tak asing lagi yang pertama ialah Profesor Dr. Sa'diah Muhammad, Profesor Ekonomi UiTM, dan juga Amir Ali seorang jurulatih dan juga trainer dalam bidang Security Commission ini, ekonomi ini, dan juga membincangkan tajuk cukup menarik juga, iaitu COVID-19 kesenjangan ekonomi di kalangan miskin dan kaya ni. Maknanya isu kesihatan ni doktor bukan setakat menyebabkan kesihatan terjejas, malah juga dari segi ekonomi pun juga terjejas. Kita lihat kalau petang tadi saya menyaksikan satu rancangan secara langsung di televisyen berkaitan tentang bagaimana golongan usahawan usahawan juga terkesan dengan perniagaan mereka kerana faktor COVID ini terpaksa tutup kedai, tak boleh berniaga, perniagaan harganya sebahagiannya rugi dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan lihat perbincangan ini bersama-sama dua panelis kita tentang kesenjangan jurang ekonomi ini berkaitan tentang orang miskin, orang kaya Ini sesuatu yang menarik untuk kita bincangkan esok insya-Allah. Jangan lupa pukul 11.30 dalam waqtv.my insya-Allah bersama-sama dengan saya. Dan insya-Allah mudah-mudahan bincangan kita ini ada manfaatnya walaupun kita tinggal di dalam rumah bersama-sama insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Azmi, terima kasih jauh dari Pahang, dan juga kita bersiaran sebenarnya di Bandar Baru Bangi ini. Insya-Allah ada manfaat kepada semua. Insya-Allah mudah-mudahan kita doa Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan, kesihatan dan seluruhnya kepada masyarakat kita di Malaysia insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.